Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Noriza binti Ngah akan mengambil alih kelas 1 Bestari. Okey, sebelum ni Cikgu Wahida telah memaklumkan pada saya kelas anda telah habis tajuk topik yang ketiga lah, 1.3. Jadi hari ni kita akan sambung untuk topik yang seterusnya lah, 1.4. Okey, kalau 1.4 ni awak boleh rujuk buku teks awak lah. Okey, sebenarnya buku teks kita tu sudah lengkap, ada penerangannya, ada latihannya dan sebagainya lah. Okey, untuk buku kerja kita tengok dululah macam mana bila buku sekolah nanti. Tapi untuk kegunaan buku sains kita, cikgu nak awak guna buku panjang lah. Guna je buku yang Cikgu Wahida guna sebelum ni, sambung sahaja. Siapkan nota dan juga latihan yang akan diberikan lah lepas ni. Okey, apa itu tajuk kita pada hari ini? Penggunaan alat pengukur kejituan, penggunaan alat pengukur kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Okey, kalau tengok pada tajuk kita tu, kita akan diperkenalkan dengan alat-alat pengukur lah. Okey, untuk mengukur kuantiti fizik yang kita belajar sebelum ni. Okey, panjang, masa, jisim, isi padu dan seterusnya lah. Okey, sebelum kita pergi kepada alat-alat tersebut, okey, kita perlu tahu maksud kejituan, kepersisan, kepekaan dan juga ralat lah. Okey, kita pergi di tepi buku teks awak tu ada ruangan yang dia tulis saya boleh ingat. Okey, dalam tu ada nota ringkas sedikit. Awak perlu salin maksud kejituan, kepersisan dan juga kepekaan. Okey, kita pergi kepada yang pertama tu, kejituan. Apa maksud kejituan? Jitu. Jitu ni maksudnya kebolehan sesuatu alat pengukur tadi memberikan satu nilai yang hampir dengan nilai sebenar. Maknanya setiap kali kita mengukur, kita dapat nilai yang tepat lah. Okay, itu maksud kejituan. Hampir kepada nilai yang sebenar. Okay, manakala kepersisan, persis ni hampir sama. Hampir sama dengan apa? Okay, cuba kita tengok apakah maksud kepersisan. Okay, kebolehan sesuatu alat pengukur tadi memberikan nilai yang hampir sama di setiap kali pengukuran. Contohnya, pertama kali diukur dapat 2.0. Ukur kali kedua dapat 2.0. Okay, ukur kali ketiga katakan dapat 2.1 dan seterusnya lah. Okay, maknanya setiap kali dia mengukur dia dapat nilai yang hampir sama. Okay, itu kita panggil persis. Kalau tak persis ni contohnya ukur kali pertama 2.0. Ukur kali kedua tiba-tiba dapat 2.8. Okay, nilai dia terlalu jauh. Maka kita panggil bacaan yang terlalu jauh di antara satu sama lain tu tak persis lah. Tak persis. Okay, jadi kepersisan ni bacaan setiap kali kita membuat pengukuran dapat hampir sama dengan satu bacaan dengan bacaan yang lain lah. Okay, itu maksud persis. Okey, hampir sama setiap kali kita buat pengukuran. Kalau kejituan tadi hampir sama dengan nilai sebenar. Okey, kepersisan setiap kali pengukuran. Pengukuran pertama, pengukuran kedua, pengukuran ketiga, kita dapat nilai yang hampir sama. Okey, yang terakhir kepekaan. Apa maksud kepekaan? Peka. Okey, kebolehan alat pengukur mengesan sebarang perubahan kecil yang berlaku pada kuantiti yang kita ukur lah. Okay, maknanya ada perubahan kecil pun dia boleh detect lah. Okay, dia boleh mengesan perubahan kecil yang berlaku. Jadi apa tujuan kita tahu tentang kejituan, kepekaan dengan kepersisan? Sebenarnya untuk memilih sesuatu alat yang sesuai, kita perlu memilih berdasarkan kepada kejituan dan juga kepersisan alat. Okey, kalau alat tu sangat jitu, sangat persis, maka alat tersebut adalah alat yang paling sesuai lah untuk kita guna supaya kita boleh dapat nilai yang tepat. Okey, jadi kalau ikut gambar rajah tu adalah gambar rajah alat-alat pengukur. Kita ada jarandik, kita ada pembaris.
Okey, kita nak pilih sesuatu alat tu, pastikan alat tersebut persis dan juga gitulah. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada kita pergi kepada penggunaan alat-alat pengukur yang betul lah. Yang pertama kita nak ukur panjang. Okey, alat untuk ukur panjang sebenarnya ada beberapa alat lah. Okey, salah satunya sini dia bagi apa? Dia bagi pembaris, pita pengukur. Antara pembaris dengan pita pengukur, okey, dalam kelas biasanya kita guna pembaris lah. Pita pengukur ni kita nak ukur panjang yang untuk jarak yang besar lah. Okey, contohnya kita nak kira luas meja, kita nak kira luas padang sekolah. Okey, kita guna pita pengukur. Kalau pembaris ni kita nak ukur nilai panjang yang kecil-kecil je. Okey, panjang ialah jarak di antara dua titik. Unit yang kita ukur, unit SI dia, unit SI ni unit yang seragam lah di seluruh dunia, guna unit yang sama untuk panjang, iaitu meter. Meter, M. Simbol dia M. Okey. Panjang ni kalau bukan unit SI kita ada banyak lah, milimeter, sentimeter, kilometer dan sebagainya, ada banyak. Tapi untuk unit SI kita guna meter. Okey, kita guna meter. Okey. Semasa menggunakan pembaris, mata kita mestilah berada pada kedudukan yang betul. Macam mana kita nak tahu mata kita berada pada kedudukan yang betul? Okey, mata kita mestilah berserenjang. Maksud berserenjang ni adalah 90 darjah lah. Okey, kalau awak tengok pada gambar rajah 1.9 tu, dia tunjukkan kedudukan mata pensel tu. Berapakah bacaan yang betul? Kita ambil yang di tengah-tengah tu sebab 90 darjah berserenjang. Yang kiri dan kanan tu dia pakar. Sebab apa dia pakar? Sebab kedudukan mata yang salah. Kedudukan mata yang salah ni kita panggil ralat paralaks. Okey, kita panggil ralat paralaks. Okey, ralat paralaks adalah ralat yang disebabkan oleh kedudukan mata pemerhati yang salah, yang tidak betul semasa mengambil bacaan. Okey, kalau kedudukan awak salah, kedudukan mata awak tu salah, jadi awak akan dapat bacaan yang lain daripada orang lain lah. Okey, pastikan mata kita berserenjang. Okey, alat yang kedua untuk mengukur ataupun menyukat jisim. Okey, di antaranya adalah gambar rajah yang pertama tu adalah neraca tuas, yang kedua neraca 3 alur. Okey, kalau yang dulu tu kita guna dacing, ada dekat tepi tu kalau dekat pasar sekarang ni pun masih ada yang gunalah, tapi jarang sangat dah kita jumpa. Okey, dia guna dacing tu biasanya untuk timbang tembakau dan sebagainya lah. Okey, dalam makmal biasanya kita guna neraca tuas ataupun neraca 3 alur. Ada satu lagi, kita guna penimbang elektronik. Yang tu yang paling tepat lah, yang paling jitu. Okey, jisim. Apa itu jisim? Jisim adalah kuantiti jirim. Okey, jisim adalah kuantiti jirim. Okey, unit SI bagi jisim ialah kilogram, kg. Okey. Okey, unit dia adalah kilogram. Yang seterusnya nak ukur masa, kita guna jarandik. Jarandik pun ada dua jenis, nanti tertunjuk satu persatu. Okey, unit SI bagi masa adalah saat. Okey, unit SI, unit yang seragam di peringkat antarabangsa untuk masa adalah saat. Okey, lain-lain unit, kita ada jam, kita ada minit, kita ada hari, bulan, tahun dan sebagainya. Okey, okey, kita nak menyukat suhu, kita perlukan termometer. Ada dua jenis termometer dalam makmal kita. Okey, yang pertama termometer makmal, satu lagi termometer klinik. Termometer klinik dia lebih pendek sebab julat suhu badan kita lebih pendek lah. Okey, suhu normal kita di antara 36. Okey, biasanya kalau awak demam paling tinggi pun dalam 39, 40, 41 tu demam panas sangat lah.
Okey, jadi dia tak memerlukan skala yang besar lah. Sebab tu termometer klinik dia punya panjang dia agak pendek dan skala dia sedikit saja, 35 hingga 43 tak silap cikgu dia punya skala. Okey, nanti kita tengoklah. Okey, suhu adalah darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek. Darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek. Okey, unit SI bagi suhu ialah Kelvin. Kelvin, K huruf besar. Okey, unit yang lain adalah darjah Celsius lah. Yang biasa kita guna darjah Celsius. Tapi kalau soalan PSA dia tanya unit SI, kena tulis Kelvin. Okey, kita tulis Kelvin ya. Okey, termometer makmar dia punya kejituan dia 1 darjah, manakala termometer klinik kejituan dia 0.1 darjah. Maksudnya termometer klinik ni lebih jitu sebab dia boleh menyukat suhu yang lebih kecil lah. Okey, dia boleh menyukat suhu yang lebih kecil. Okey, seterusnya menyukat arus elektrik, kita perlukan nama alat dia adalah ammeter. Ammeter. Okey, ammeter untuk menyukat arus elektrik. Okey, pada ammeter tersebut kita letakkan satu bahagian yang dinamakan cermin anti parallax. Apa itu cermin ni? Sebenarnya dia cermin biasa je. Cuma cermin ni fungsi dia supaya kita, masa kita dapatkan bacaan dia tu, kita dapat tentukan adakah kedudukan mata kita betul. Macam mana kita nak tahu mata kita betul? Jarum tadi, sekiranya kedudukan mata kita salah, kita akan nampak bayang dia pada cermin lah. Okey, jadi kalau kita nak pastikan mata kita betul-betul berada pada tempat yang sepatutnya, kita lihat imej jarum tu mesti bertindih dengan jarum dia. Okey, jarum ammeter bertindih dengan imej jarum. Maknanya dia betul-betul satu garisan lah. Dia tak akan nampak bayang tu. Bayang tu telah tertutup dengan jarum lah. Bermaksud bila tidak kelihatan imej jarum tadi, kedudukan mata awak adalah berserenjang. Okey, jadi tiada ralat parallax. Sekiranya awak nampak bayang jarum, maka itu menunjukkan awak berada pada kedudukan yang salah dan telah berlaku ralat parallax. Okey. Yang akhir sekali untuk menyukat isi padu air. Okey. Isi padu air kita sukat menggunakan silinder penyukat. Okey. Silinder penyukat. Okey, ni gambar silinder penyukat. Okey, cuba tengok kedudukan mata. Manakah kedudukan mata yang betul? Yang tengah tu lah, 12 ml bacaan dia. Sekiranya awak angkat silinder penyukat tu terlalu tinggi daripada awak, jadi mata awak berada di bawah, awak akan dapat bacaan lain. Mata awak akan nampak 11 ml. Kalau awak duduk terlalu tinggi daripada silinder penyukat pun, awak akan dapat bacaan dia 13 ml. Jadi bacaan 12 dan 13 tu adalah bacaan yang salah lah. Sebab kedudukan mata awak tidak berserenjang, maka telah berlaku, kita panggil tadi, apa dia? Ralat parallax. Okey, ralat parallax, iaitu kedudukan mata yang tidak berserenjang dengan skala bacaan, maka bacaan kita jadi salah. Ralat tu sebenarnya kesalahan mengambil bacaan lah. Ralat, ada